Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan? Tuan-tuan, ini adalah episod yang keempat dalam video saya berkaitan dengan negara bangsa dan konsep bangsa Malaysia. Seperti yang saya ulang dan ulang dalam video-video yang lepas, bahawa Malaysia adalah sebuah negara harmoni yang unik, seumpama sekebun cinta nan berbunga. Dalam perbahasan dan video yang lalu, kita telah membincangkan beberapa sudut pandang tentang negara bangsa dan bangsa Malaysia. Tuan-tuan, terdapat banyak sumber bacaan dan sudut pandang yang menyumbang kepada wacana, perbahasan, perdebatan mengenai persoalan negara bangsa dengan fokus yang diberikan kepada cabaran pembinaan negara bangsa di Malaysia. Video ini mendukung pandangan yang diberikan oleh Profesor Emeritus Dr. Abdul Rahman Embong yang berpendirian bahawa sekalipun digugat oleh proses globalisasi dan pelbagai cabaran lain, negara bangsa tetap relevan dan berperanan penting dalam abad yang ke-21 ini. Menurut Prof sangat-sangat bersetuju dengan pendirian beberapa penulis seperti Linda Weiss tentang ketahanan negara bangsa dan bahawa order baru global yang muncul adalah satu dunia yang terdiri daripada negara bangsa. Untuk tujuan memberi pengertian akan konsep negara bangsa, khususnya dalam konteks pembinaan bangsa Malaysia, Profesor Abdul Rahman Embong telah mengutarakan 5 hujah utama mengenai persoalan negara bangsa secara konseptual dan sejarah. Pertama, menurut beliau, kita tidak boleh melihat bangsa dalam wacana sebagai bermaksud ras, kaum dan sebuah komuniti yang dibentuk secara undang-undang. Sebaliknya, bangsa perlu ditafsir sebagai bermaksud nasion. Persoalan nasion ni kita dah bincang dalam video pertama dan kedua. Nasion yakni satu komuniti politik yang terbentuk dalam sejarah yang mempunyai ciri-ciri kesinambungan dan juga perubahan. Oleh sebab itu, tuan-tuan, kita boleh mendefinisikan bangsa ni sebagai satu komuniti manusia, yakni komuniti politik lah, yang terbentuk dalam sejarah, yang dipertautkan melalui perkongsian wilayah bersama, ekonomi bersama, serta mempunyai unsur-unsur subjektif bersama. Manakala bila kita membincangkan tentang bangsa Malaysia pula, menurut Prof, beliau menganggap bahawa maksud bangsa Malaysia ini adalah bangsa yang terdiri daripada semua kaum di Malaysia yang terbentuk dalam sejarah dan mempunyai perasaan sebangsa dengan nama yang kolektif, iaitu bangsa Malaysia yang sama serta berkongsi wilayah, ekonomi, budaya, psikologi dan nasib masa depan bersama dengan rupa bangsa, yakni identiti yang sepunya, identiti yang sama. Hujah kedua Prof tentang perbahasan negara bangsa juga menghujahkan tentang berdasarkan kepada penghususan, berdasarkan kepada skop pengalaman sejarah pembinaan negara bangsa di negara ini, Prof kata kita perlu melihat persoalan bangsa Malaysia daripada dua sudut. Pertama adalah dari sudut politik masa kini. Sebab bangsa Malaysia memang satu bangsa baru yang merangkumi semua kumpulan etnik di Malaysia. Akan tetapi, dari sudut yang lain, negara dan bangsa Malaysia tidak terbentuk dalam kekosongan. Oleh sebab kedua-duanya ada asas geografi yang luas dan asas kemasyarakatan yang lama dalam sejarah Nusantara. Kenyataan ini bermaksud bahawa jauh sebelum masyarakat Malaysia, yakni Tanah Melayu dulu, menjadi masyarakat yang berbilang kaum, khususnya sejak pertengahan abad ke-19 dengan kemasukan kaum Cina dan India, Tanah Melayu hakikatnya sudah pun mempunyai masyarakat peribumi dengan sistem kenegaraan sendiri yang utuh dan berdaulat. Maka oleh sebab itu, dalam mengkonsepsikan bangsa Malaysia pada hari ini, kita perlu mengambil kira kedua-dua aspek bangsa dari segi konsep politik kini dan konsep bangsa dari segi sejarah.
Kalau kita melihat konsep bangsa dari segi sejarah, khususnya sejarah rantau ini, ia bermaksud bahawa perkembangan bangsa daripada etnos yang dipertautkan oleh salah silah, budaya dan sejarah sepunya kelompok etnik Melayu yang terbentuk dalam wilayah alam Melayu. Manakala kalau kita melihat dari segi konsep bangsa pada masa kini semata-mata, ia akan menafikan tapak sejarah dan kesinambungannya. Manakala kalau kita melihat aspek sejarah semata-mata pula, tanpa mengambil kira kenyataan pada masa kini, ia akan menjadikan kita, saya dan tuan-tuan, mundur ke belakang pula. Bertitik tolak dari sini, maka hujah yang ketiga Prof. Abdul Rahman Embong tentang perbahasan negara bangsa adalah bahawa rantau alam Melayu ataupun Nusantara menunjukkan contoh yang ketara mengenai kesenjangan antara bangsa cita dengan bangsa yang lahir dalam keadaan politik yang sebenar. Ia menunjukkan bahawa nasion adalah satu fenomena zaman moden dan ia tidak mungkin muncul pada zaman feudal walaupun kelompok etnos itu telah wujud. Walau bagaimanapun, sungguh pun terdapat asas sejarah dan budaya yang luas bagi pembentukan bangsa Melayu pada zaman moden disebabkan oleh pelbagai faktor lah, seperti sejarah penjajahan, perubahan demografi, keadaan geografi dan sebagainya. Maka jangkaan ataupun kita katakan sebagai trajektori sejarah bangsa Melayu sudah diubah sehingga ia tidak memungkinkan lahirnya negara bangsa Melayu pada zaman moden. Yang lahir ialah negara bangsa yang pada asasnya Melayu yang menjadi penduduk utama di beberapa negara Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Indonesia dan Filipina. Maka dapat kita simpulkan bahawa dari segi negara bangsa, orang Melayu Malaysia mempunyai nasib yang diperkongsikan bersama dengan kaum-kaum lain di negara ini. Cina, India, Iban, Kadazan dan banyak lagi bagi membina bangsa Malaysia. Mereka tidak memperkongsikan nasib politik yang sama dengan keturunan rumpun Melayu di Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura dan sebagainya. Tak. Hanya dari segi sejarah, budaya dan juga agama, orang Melayu Malaysia mempunyai pertalian dengan saudara mara serumpun mereka di negara-negara berkenaan. Ataupun mudahnya beginilah, konsep Melayu dari segi politik pada hari ini adalah satu konsep yang khusus yang harus dilihat dalam konteks kenegaraan Malaysia. Manakala dari segi budaya, ia mempunyai dimensi yang lebih luas, merangkumi kelompok rumpun Melayu di Asia Tenggara dan di tempat-tempat lain. Hujah yang keempat yang diutarakan oleh Profesor Abdul Rahman Embong yang berkata seorang yang pakar dalam persoalan dan perbahasan negara bangsa, beliau berpendirian bahawa kepelbagaian ataupun kerencaman dari segi asal usul, etnik, bahasa, budaya dan agama adalah ciri utama dan kekuatan umat manusia. Kepelbagaian ini bukan sahaja patut dipelihara dan dihargai, bahkan seharusnya diraihkan bersama. Kepelbagaian etnik, kepelbagaian budaya, kepelbagaian bahasa dan agama bukanlah punca konflik. Bukan punca penentangan, bukan punca huru-hara ataupun orang kampung saya kata cempera, bukan. Sebaliknya, yang sering jadi punca masalah adalah prasangka yang tebal, sikap yang chauvinis, fahaman agama yang sempit, sesetengah dasar yang berat sebelah dan tidak berpandangan jauh, serta keputusan dan pelaksanaan yang tidak mengambil sensitiviti serta menghormati kepelbagaian kaum dan agama. Maka dalam hubungan ini juga, kita tidak boleh menerima penggunaan konsep ethnically divided societies atau masyarakat yang berpecah dari segi etnik yang digunakan oleh sesetengah sarjana lah, khususnya mereka daripada aliran pemikiran modernisasi klasik. Konsep ini yang digunakan untuk mencirikan masyarakat berbilang kaum di negara yang sedang membangun bertolak daripada andaian bahawa kepelbagaian itulah punca perpecahan dan halangan perpaduan. Sedangkan adalah lebih munasabah, lebih cocok lah kita kata dengan kenyataan menggunakan konsep masyarakat berbilang kaum ataupun masyarakat pelbagai etnik seperti yang selalu kita gunakan di negara kita.
penggunaan konsep ini lebih neutral sebenarnya. Dia tidak bersifat judgemental, tak buat penghakiman lah, dan lebih terbuka kepada idea kepelbagaian. Manakala hujah yang kelima yang diutarakan oleh Profesor Emeritus Dr. Abdul Rahman Embong, beliau menganjurkan supaya kita mengambil kira realiti baru yang berbeza daripada realiti yang terdapat pada dekad-dekad yang lalu. Realiti baru yang saya dan tuan-tuan hadapi pada hari ini merujuk kepada kemunculan kesedaran yang meluas tentang hak pelbagai kaum dan tuntutan untuk keadilan dan persamaan. Maka dalam hubungan ini, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan bertanggungjawab. Kita semua perlu mengenal pasti dan menguruskan dengan baik beberapa gagasan mengenai bangsa. Contohlah, misalnya, bila kita berdepan dengan gagasan nasion yang berasaskan Bumi Putera yang diajukan oleh golongan elit yang berpendidikan Inggeris yang mahukan bahasa Inggeris berlawanan dengan idea nasion yang berasaskan Bumi Putera, tetapi yang mahukan bangsa Melayu sebagai identiti pentakrifnya. Sebab kalau kita lihat, ada juga gagasan civic nation yang sekular yang mahu menerapkan prinsip-prinsip universal yang berlawanan dengan gagasan nation Islam, iaitu anjuran golongan Islamis. Walau bagaimanapun, kata Prof, beliau berpendapat bahawa gagasan nasion yang paling sesuai ialah nasion berbilang kaum yang inklusif, yang menganjurkan bahawa idea negara bangsa itu harus subur dalam imajinasi subjektif para warga tanpa mengira kaum. Akan tetapi, imajinasi, bayangan itu harus disemai dengan pengertian dan pengakuan tentang kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa Malaysia dan juga bahasa rantau ini, di samping menghormati dan mengembangkan bahasa dan budaya kaum-kaum lain. Maka berdasarkan kepada gagasan ini, bangsa Malaysia ialah bangsa yang para anggotanya menghormati kepelbagaian kaum, menghormati kepelbagaian bahasa, budaya dan agama serta berpegang pada idea kesatuan daripada kepelbagaian ini. Anggota bangsa Malaysia juga akan menyebatikan dirinya dengan cita-cita Malaysia sebagai bangsa yang berbilang kaum, yang anggotanya berbangga dengan kebolehan multilingual contohnya, ataupun setidak-tidaknya bilingual. Mereka berbangga dengan bahasa Melayu yang melambangkan kesinambungan sejarah rantau ini. Mereka cekap berbahasa Inggeris dan juga menguasai bahasa-bahasa lain di negara ini. Di samping itu, diingatkan bahawa pembinaan bangsa ini sebenarnya adalah satu usaha nasional yang melibatkan semua kaum sebagai pesertanya. Maka gagasan ini seharusnya menganjurkan bahawa tidak ada mana-mana kaum yang disisihkan, apalagi dipinggirkan. Manakala tempat yang sewajarnya patut diberikan, tempat yang sewajarnya ini patut kita berikan pada bahasa dan budaya mereka. Maka gagasan ini, gagasan bangsa Malaysia ini dianggap munasabah sebab ia akan memanfaatkan kekuatan atau kelebihan yang telah terbentuk di Malaysia dalam masa yang lama. Dan rakyat negara ini juga boleh menggunakan dalam darjah yang berbeza-beza. Beberapa bahasa, contoh seperti bahasa Melayu, Mandarin, Tamil, orang asli, Iban, Kadazan dan juga Inggeris. Saya nak selit satu pepatah Tamil yang saya belajar daripada student saya beberapa tahun lepas, iaitu Dinar sutta pun ularu maradi, navinar sutta vadu. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, luka akibat terbakar lama-lama akan hilang tuan-tuan. Tapi luka akibat daripada kata-kata yang menghiris hati akan kekal sampai bila-bila. Jaga tuan-tuan, jangan nak tulis pelik-pelik dekat dalam social media. Naya kita, naya kat sini, kat sana pun naya juga, tak pasal. Maka tuan-tuan, demi untuk menjadikan kenyataan bangsa Malaysia ini, maka pendekatan yang perlu dibuat adalah menterjemahkannya sebagai satu dasar negara dengan melakukan beberapa perubahan yang perlulah ke atas sistem pendidikan
Di samping kita melaksanakan dan menyokong usaha dalam kalangan rakyat untuk mempelajari dan menggunakan bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa sendiri. Pendekatan-pendekatan seperti ini akan menyumbang pada proses pembinaan nasion yang lebih inklusif dan demokratik tanpa mana-mana kelompok etnik tersisih ataupun terpinggir. Tuan-tuan, sekali lagi saya kembali kepada premis saya daripada awal video, iaitu daripada video episod 1, 2, 3 dan yang terakhir yang keempat tentang negara bangsa, iaitu mari kita jaga negara kita seumpama Malaysia ini adalah sekebun cinta nan berbunga. Tuan-tuan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.